Do you think that time is getting faster? Bruh. Yes or no? Do you think that? Yeah. What do you think about the nature of time? Is it going faster or is it going slower? It's definitely going faster. Doktor rasa masa makin cepat tak? Ya. Korang perasan tak sesuatu yang pelik berlaku? Masa makin lama makin cepat. Korang ingat tak dulu waktu korang sekolah rendah, masa macam lambat sangat berlalu. Korang tak sabar nak jadi besar. Tapi bila dah jadi besar ni menyesal sebab bayar bil. Tapi bila dah besar, masa rasa macam sangat-sangat cepat je berlalu. Tahu-tahu dah habis college. Tahu-tahu dah habis universiti. Tahu-tahu dah masuk umur 30. Kan saya je yang rasa macam tu. Well, that's just like your opinion, man. Jadi saya dah tanya soalan ni kepada banyak orang dan jawapannya sentiasa sama. I still remember all my feeling and my expression when I'm sitting for all the exam like UPSR, PT3 and SPM. So it's a very fast time for me. Because I've been here for 2 months, Okay. but I'm thinking like it's 2 weeks. Because Indeed, yeah. Terus kalau kita rujuk ke perspektif agama, sebelum kiamat nanti masa the times goes so fast. Sebenarnya yang aneh dan misterinya perasaan bahawa masa makin lama makin cepat dirasai oleh hampir semua orang, dan ini memang dikaji ya, bahawa korang tak kira korang kaum apa pun, korang duduk kat mana, korang duduk dalam zaman apa, ramai yang akan kata benda yang sama, masa makin cepat. Tapi kenapa terlampau universal? Adakah maksudnya masa fizikal kita makin lama makin cepat, bumi kita bergerak makin lama makin laju? Jawapannya ya. Bumi kita memang berputar makin lama makin laju. 50 tahun yang lepas, putaran bumi kita lebih perlahan daripada sekarang. Tapi jangan takut lagi sebab putaran dia sangat-sangat kecil perbezaan, hanya dalam 1 tahun bezanya 1 saat. Korang perlukan jam atom untuk dapat mengesan perbezaan putaran tersebut. Jadi kalau masa bukan bergerak lagi laju sebabkan pergerakan bumi kita, sebab sikit sangat beza dia, maka sebab apa lagi? Jawapannya adalah otak kita. Cuba korang tengok video ni. Ada kasut yang melintas dan ada bunga. Yang mana satu yang lagi lama dalam skrin? Mana yang lagi lama berada di skrin? Bunga. Oh, nampak bunga lagi lama kan? Tapi sebenarnya semua tadi tu semua sama. 1 saat semuanya. Tak pelik kan? Kesan ni dipanggil sebagai oddball effect. Jadi rupa-rupanya setiap daripada kasut dan bunga tu, jumlah masa mereka di skrin adalah sama, 1 saat. Tapi rasanya kebanyakan daripada korang memang nampak bunga tu lah yang lagi lama daripada kasut kan? Sebab bunga yang melintas tu adalah satu pengalaman baru lepas korang dah tengok banyak kasut. Otak kita cipta persepsi masa dia sendiri yang dipanggil sebagai masa otak. Dan sebenarnya tak payah eksperimen fancy sangat pun, kita alami glitch masa ni setiap hari. Kan bila korang buat benda bosan, korang termenung, menganga, masa bergerak dengan sangat perlahan kan? Boring. Tapi bila korang buat benda best, contohnya macam tengok video aja, masa bergerak dengan sangat laju kan? Semberang. Saya pun begitu juga. Sebab best, kita tak puas nak play tengok video-video seterusnya pula. Jadi selain daripada masa yang sebenar, masa jam, ada satu dimensi masa yang lain, iaitu masa otak. Yang setiap daripada kita mengalami perkara yang unik berkaitannya. Jadi itulah sebab masa makin lama makin laju. Sebab waktu kita kecil, kita jumpa semua benda sebagai baru. Kita temui banyak benda-benda baru dalam kehidupan kita. Jadi otak kita bergerak dengan laju. Dia nak memproses semua benda-benda baru tersebut. Tapi bila kita dah makin lama makin tua, semua benda dah macam tak exciting, dah tak mengujakan bagi kita. Jadi otak kita tak bergerak dengan selaju waktu kita kecil dulu. Maka bila tua, kita rasa masa makin cepat sebab otak kita macam tak bergerak sangat.
Ada juga teori yang lain dan kali ini berkaitan dengan matematik. Kalau waktu kita 10 tahun, bila 1 tahun berlalu kita rasa macam lama sangat sebab 1 tahun tu adalah bahagian besar hidup kita. Dia adalah 10% daripada kehidupan kita setakat ini. Tapi bila kita dah umur 30, bila 1 tahun berlalu, dia adalah percentage kecil dia daripada masa kita. Jadi kita tak rasa terkesan sangat dengan setiap tahun yang berlalu banding dengan waktu kita sekolah rendah dulu. Itu satu penerokaan lah terhadap misteri kenapa kita rasa masa makin laju. Tapi ada satu lagi dimensi yang sangat menarik berkaitan dengan masa dan ini hanya berlaku kepada penuntut ilmu. Satu sebab kenapa saya di UTM Space Johor adalah sebab mereka menyediakan pengajian tinggi separuh masa. Separuh masa maksudnya kalau korang suri rumah ke, kalau korang kerja ke, korang tetap boleh sambung belajar secara separuh masa. Dan bila kita dengar ni kita rasa macam susahnya kan. Sebab daripada dulu bila kita belajar sekolah rendah, kita belajar sepenuh masa. Dan bila kita kerja, maka kita kerja sepenuh masa. Kerja dengan belajar ni sepatutnya tak bercampur lah kan. Macam air dengan minyak. Dalam video ni kita nak bawa beberapa pelajar-pelajar separuh masa dan beberapa alumni. Maka kita nak tanya macam mana realiti masa untuk bergelar sebagai pelajar separuh masa. Kenapa pilih nak belajar separuh masa? Reason pertama adalah sebab saya adalah seorang yang cintakan ilmu. Jadi bila saya cintakan ilmu ni, saya rasa saya perlu meningkatkan ilmu dalam diri saya lah. Dan seterusnya adalah sebab saya adalah seorang yang berfikiran jauh. Dan saya tahu dan saya sedar bahawa untuk saya berada di peringkat yang lebih tinggi dalam karier saya memerlukan pelajaran yang lebih tinggi lah. Bila dah bergelar pelajar separuh masa, macam mana anda menguruskan masa ya? Ada mulanya masa awal semester agak sukar juga sebab saya merupakan seorang isteri, ibu kepada seorang anak dan juga dalam masa yang sama saya bekerja. Sangat mencabar sebenarnya. Kalau kita nak sambung, kita kena berdisiplin semasa menuntut ilmu, berdisiplin menguruskan keuangan. Jadi benda-benda ni semua kalau kita tak pandai manage, susah. Bila kita bergelar pelajar separuh masa, ada tak perbezaan pada persepsi kita terhadap masa? Rasa macam masa makin cepat ke, masa makin perlahan ke? Ada tak bezanya? Sebelum saya sambung belajar, dah memang belenggu dalam fikiran saya memikirkan masa saya terlalu padat dan saya rasa macam masa tak cukup. Sebab kita komitmen kerja, keluarga dan belajar lagi, tambah lagi satu komitmen. So, rasa sangat tak cukup. Tapi, yang menakjubkan adalah bila saya dah lalui, ternyata cukup je masa sebenarnya. Masa kita lalui kelas, kita pergi kelas, kita buat assignment, kita akan rasa waktu tu lambat berlalu kan. Tapi bila dah graduan, bila kita lihat balik kat belakang, kita tengok, 4 tahun, 5 tahun berlalu sekejap je. Jadi saya rasa dekat situlah keberkatan dia. Dia punya ajaibnya masa ni. Apa kelebihan belajar di Space UTM? Yang paling penting adalah untuk program itu diakreditasi dan mendapat kelayakan MQA. Itu paling mustahak. Yang kedua, siapa yang belajar di Space UTM juga mendapat kelayakan untuk menggunakan KWSP diorang untuk membayar yuran. Dan yang ketiga adalah status Space UTM itu sendiri yang antara pioneer menjalankan pendidikan berterusan di Malaysia ini. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan tentang sifat pelik masa yang makin lama makin cepat. Jadi kita belajar bahawa persepsi masa yang kita rasakan selama ni banyak bergantung kepada keadaan mental kita dan bukannya setakat pergerakan jam semata-mata. Dan golongan yang mungkin mengalami pergerakan masa yang paling unik adalah mereka yang bergelar penuntut ilmu, ilmuwan ataupun ulama. Diorang ni seolah-olah ada dimensi lain peredaran masa. Banyak ulama yang meninggal awal, tapi mereka berjaya menghasilkan puluhan malahan ratusan jilid buku. Buku-buku ni untuk kita baca semua pun mungkin akan perlu habiskan seumur hidup kita. Tapi mereka boleh hasilkan dengan tulisan tangan, malah masa mereka diisi dengan bekerja, berperang dan beribadah sepanjang malam.
bila masa dia orang menulis. Sebenarnya itulah yang kita sedar bahawa untuk berjaya, maka yang penting bukan semata-mata masa fizikal di atas jam, tetapi yang lebih penting adalah apa yang kita panggil sebagai keberkatan masa. Masa yang terisi, masa yang bermanfaat, dan yang paling penting adalah jangan berhenti menuntut ilmu. Walaupun anda dah bekerja, anda bukan berhenti daripada bergelar sebagai seorang penuntut ilmu. Antara yang anda boleh buat adalah untuk apply menjadi seorang pelajar separuh masa seperti yang disediakan oleh UTM Space. Dan itulah dia untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.